Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Isu berkaitan dengan imej SPRM dengan dakwaan yang terpalit kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki terus diperdebatkan, diperbincangkan di laman sosial dan juga di media arus perdana. Kerana isu ini tidak terputus ataupun terhenti dengan kenyataan yang diberikan oleh lembaga penasihat SPRM ataupun LPPR SPRM yang diterajui oleh Tan Sri Abu Zahar, dan juga apa juga yang dijelaskan oleh Tan Sri Azam Baki sendiri, nampaknya ia tidak menamatkan ataupun memberikan jawapan, malah ia lebih banyak menimbulkan persoalan. Sebab itu perdebatan dan juga krisis ini terus menjadi buah mulut di seluruh negara. Dan terkini kita sedia maklum banyak pihak sudah pun mendesak pihak kerajaan terutamanya Perdana Menteri dan juga SPRM sendiri melakukan tindakan yang lebih berani. Misalnya merehatkan dahulu Tan Sri Azam Baki dan juga LPPR Tan Sri Abu Zahar supaya siasatan yang lebih telus dan lebih bebas dapat dilaksanakan tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu dan menimbulkan lebih banyak konflik. Jadi pada malam ini kita akan terus berbincang dalam hal ini, bagaimana kita dapat memulihkan imej SPRM ketika ini yang berada di tahap yang agak lemah dan juga terbawah, yang mungkin sukar kalau tiada tindakan yang konkret dan positif dapat dilakukan dengan segera oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi saya akan mendapatkan maklum balas dari Badan Pemikir, khususnya daripada Refsa, dan di talian melalui Google Meet pada petang ini ataupun pada malam ini saya akan bersama dengan Fakrul Razi Rashid, Pegawai Penyelidik Badan Pemikir Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial ataupun Research for Social Advancement, Refsa. Assalamualaikum Fakrul Razi, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Terima kasih Fakrul Razi. Mungkin soalan yang mungkin cepumas kepada Fakrul Razi, kerana ini tidak boleh kita elakkan untuk kita bincangkan. Walaupun LPPR telah tampil ke hadapan beberapa hari lalu memperjelaskan kemulut kepimpinan tertinggi SPRM yang sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan seperti mana yang saya katakan pada awal tadi. Jadi apa cadangan Refsa dan juga apa reaksi Refsa tentang hal ini? Bagi Refsa dan saya personally merasakan ini adalah satu tamparan hebat buat permulaan baru bagi Malaysia, khususnya kepada kepimpinan Perdana Menteri itu sendiri, apabila kita ingin memulakan tahun 2022 ini dengan satu apa orang kata gambaran ataupun imej yang lebih positif kepada kerajaan dan Malaysia itu sendiri. Tetapi bukan sekadar kita menghadapi krisis banjir, tetapi malangnya kita berada dalam satu, saya boleh anggapkan ini satu krisis yang berlarutan tentang isu kepentingan konflik berkepentingan ini, kerana ini bukan isu baru. Kalau kita lihat sebelum PRU14 dan selepas, kemudian ada langkah Sheraton, ini adalah isu yang masih lagi diperbincangkan atau dibahaskan oleh rakyat itu sendiri. Tetapi dalam soal isu tentang Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan lembaga penasihat sendiri, saya tidak fikir lembaga penasihat mempunyai apa katanya kuasa untuk menyatakan ataupun melihat status sebenar Azam Baki ini, kerana saya telah merujuk kepada website SPRM dan melihat tidak ada satu peranan pun yang mengatakan lembaga penasihat SPRM ini mempunyai kuasa untuk clearkan soal this issue and menyatakan tidak ada masalah. Tetapi apa yang kita lihat daripada dulu, kebanyakan daripada think tank di Malaysia, khususnya Refsa, kita dah advokasi satu perkara yang penting, iaitu bagaimana suruhan SPRM itu sendiri perlu bergerak bebas tanpa ada pengaruh politik, dan seharusnya SPRM itu terletak di bawah satu badan seperti parlimen untuk mengawal selia keadaan dalam SPRM dan bagaimana SPRM itu efektif. Kerana kita perlu ingat, dalam demokrasi bukan sekadar pilihan raya, tetapi demokrasi itu juga adalah bagaimana sesuatu sistem pentadbiran itu dapat berfungsi dengan baik untuk menguruskan negara dan menguruskan rakyat itu sendiri. Dan pada hari ini kita dapat lihat, meskipun kebanyakan pihak dah advokasi tentang SPRM ini perlu diletakkan di bawah parlimen,
Tetapi untuk mengubah SPRM tu secara total itu agak sukar kerana ramai yang tidak tahu SPRM ni masih lagi terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri dan peruntukan belanjawan dan pengurusannya semua terletak dalam belanjawan Jabatan Perdana Menteri. Jadi untuk mengubah kedudukan SPRM ni sebenarnya terletak di dalam tangan Perdana Menteri itu sendiri dan saya fikir apa yang telah disuarakan oleh badan pemikir NGO dan sebagainya adalah untuk Perdana Menteri melihat perkara ini secara meluas dan implikasinya yang secara saya rasa agak penting untuk 5 atau 10 tahun akan datang. Okey, apa impak imej SPRM di mata rakyat pada ketika ini dan juga di media antarabangsa ataupun di peringkat antarabangsa? Kerana institusi ini antara institusi yang dipandang tinggi sebagai institusi nombor 1 untuk kita memerangi rasuah dan selepas beberapa tahun ini, selepas 2018 dan isu 1MDB dan sebagainya, ada sedikit kelegaan apabila kita berjaya membawa isu-isu yang amat besar dan juga mencorakkan bagaimana dunia melihat Malaysia berkaitan dengan perangi rasuah. Tetapi membuka 2022, apakah imej yang kita dapat apabila isu ini timbul dalam minggu ini? Saya rasa ini adalah satu tamparan hebat kepada negara kerana pertama sekali kita perlu ingat selepas PRU14 kita keluarkan satu blueprint yang panggil National Anti-Corruption Plan ataupun NACP 2019 hingga 2023 di mana dalam NACP ini terdapat banyak inisiatif. Saya pun rasa inisiatifnya semua adalah baik tetapi saya pun hairan ataupun menimbulkan pertanyaan di manakah keseriusan kerajaan meskipun sudah bertukar kepada kerajaan baru tentang memerangi rasuah ini mengikut plan yang telah disediakan. Kalau tidak, saya rasa pelbagai plan kita ada, blueprint yang kita ada, kita sudah mensia-siakan duit para pencukai ataupun duit rakyat sendiri. Kerana ini adalah plan yang sepatutnya diikut oleh kerajaan. Tidak kiralah kerajaan itu bertukar atau tidak, tetapi inilah plan yang sudah ada, satu. Yang keduanya, kita baru saja selesai berbahas ataupun membicarakan tentang rancangan Malaysia ke-12. Dan salah satu elemen penting dalam RMK12 adalah tentang bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menekankan tentang kepentingan untuk adanya integriti dan kecekapan dalam urus tadbir. Dan apabila isu SPRM ini berlaku, maka persoalannya bukan sahaja persoalan dari segi persepsi rakyat itu sendiri, tetapi persoalan tentang bagaimana pihak berkuasa dan badan perundangan ahli parlimen kita ingin komited dalam melaksanakan perancangan dan plan yang sudah dibahas dan dibentangkan di dalam parlimen itu sendiri. Dan kalau kita lihat di bawah, saya fikir di bawah ini adalah situasi yang agak membimbangkan kerana walaupun saya percaya 100% rakyat Malaysia ini mempercayai bahawa rasuah adalah satu jenayah, tetapi disebabkan oleh beberapa pandangan politik yang diterajui oleh kepimpinan politik itu telah mengalihkan isu-isu integriti ini kepada isu parti politik kepartian itu. Dan ini menyebabkan satu, saya rasa, defisit kepercayaan yang bertambah lagi di dalam kalangan rakyat apabila setiap isu integriti, isu rasuah, ia hanya akan dikaburi dengan pandangan-pandangan politik kepartian. Dan ini berlaku di masyarakat bawah apabila mereka ada sesetengah ataupun segelintir daripada mereka masih melihat iaitu apa yang berlaku pada KP SPRM ini adalah satu agenda politik. Everything is about politik. Jadi kita sepatutnya selepas beralih kepada zaman 2022 di mana tahun 2021 kita belajar pihak kerajaan dan pembangkang itu perlukan semangat dua partisan. Bukan semangat dua partisan itu untuk menyelamatkan politik saja, tetapi lebih penting sekali dalam menyelamatkan integriti dan maruah rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi di sini saya tidak nampak di mana adanya dua partisan di antara pihak kerajaan khususnya, di mana sebelum ini kalau kita ingat ketika saudari Latifah Koya dilantik sebagai KP SPRM, mereka memberi banyak tekanan kepada saudari Latifah Koya untuk dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas ketika itu. Dan pada hari ini apabila isu yang sama berlaku pada era pentadbiran yang lain, ia tidak, suara-suara vokal itu tidak didengari. Ini menyebabkan saya fikir
isu-isu integriti ini tidak boleh ada satu kompromi di antara parti mana atau tidak, tetapi kedua-dua belah pihak perlu bersetuju untuk menyedarkan rakyat, menyedarkan kepimpinan yang tinggi ini bahawasanya kita tidak boleh berkompromi dan tidak boleh lagi membuat kesilapan apabila kita digelar sebagai negara kleptokrat satu ketika dahulu. Dan saya rasa ini adalah satu titik permulaan di mana kita perlu memperluaskan lagi perbincangan perbahasan tentang integriti ini melangkaui aspek politik kepartian, aspek kepentingan peribadi, kerana ini menyebabkan imej negara akan lebih tercalar dan kita takkan dapat penyelesaian yang konkret untuk masa hadapan. Okey, berkaitan dengan isu ini, Tan Sri Azam Baki agak defensif mempertahankan diri beliau dan juga integriti SPRM. Beliau menganggap ini merupakan bullet ataupun peluru yang digunakan oleh musuh-musuh beliau untuk mencalarkan imej beliau dan juga secara peribadi dan juga SPRM secara umumnya, dan beliau tidak ataupun menunggu lama untuk mengemukakan saman kepada whistleblower ataupun pemberi maklumat dalam isu ini, iaitu wartawan yang membuat pembongkaran ataupun investigatif jurnalis. Jadi bagaimana isu ini dapat kita membacanya, sedangkan kita tahu SPRM mengangkat whistleblower dan kita ada akta untuk melindungi pemberi maklumat, tetapi dalam hal ini agak kontradik. Pemberi maklumat dianggap sebagai akan memusnahkan institusi, dianggap sebagai musuh dalam hal kita memerangi rasuah, apatah lagi yang terpalit berkaitan dengan orang nombor satu dalam agensi paling unggul kita memerangi rasuah. Jadi apakah ataupun perkara yang perlu kita lihat dalam hal ini supaya whistleblower tidak menjadi mangsa dalam setiap isu yang dibongkarkan, sama ada wartawan, individu, NGO dan sebagainya? Saya setuju dengan apa yang Tuan Nazri katakan tadi, iaitu bagaimana kita nak melindung, memberi satu keselamatan kepada pemberi maklumat dan sebagainya. Dan seingat saya tahun lepas ketika sesi sidang Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi pernah membangkitkan persoalan tentang keperluan membina Akta Perlindungan Maklumat 2010 itu sendiri, dan kerajaan sendiri telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji akta ini again and again, dan di bawah penerangan Wan Junaidi di dalam parlimen itu sendiri, beliau menerangkan bahawasanya terdapat 7 kelemahan yang terdapat dalam akta ini, dan sepatutnya kelemahan-kelemahan institusi ini perlu diselesaikan dengan segera. Kalau saya fikirkan, bukan setakat Akta Perlindungan Maklumat ini saja. Sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan sebagainya telah memberi komitmen untuk buat Akta Ombudsman Law, memperbaiki Biro Aduan Awam dan sebagainya. Tetapi perkara ini agak perlahan, dan saya fikir apa yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki terhadap whistleblower yang memberi penerangan kepada apa yang berlaku kepada SPRM itu sendiri adalah tidak berpatutan, kerana ia akan menjejaskan fungsi ataupun pendekatan khususnya pihak media dalam bukan saja membongkar tetapi menyampaikan laporan yang telus dan terbuka tentang integriti. Check and balance itu perlu ada dan tidak seharusnya disekat oleh KPA SPRM itu sendiri. Dan saya fikir kalau Tan Sri Azam Baki mempunyai keberanian untuk membuat sesuatu kenyataan di halayak ramai, saya juga mencadangkan agar KPI SPRM dan SPRM sendiri boleh merujuk atau memberi keterangan di parlimen, khususnya dalam jawatankuasa pilihan khas. Kalau saya boleh katakan di sini, di dalam parlimen di bawah pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kita dah ada jawatankuasa mengenai agensi-agensi Jabatan Perdana Menteri itu sendiri, dan ia telah diketuai oleh salah seorang MP daripada parti yang mengatakan Azam Baki berani menjelaskan sesuatu, iaitu MP daripada Kuala Kerai tak silap saya, yang mempengerusikan jawatankuasa agensi-agensi Jabatan Perdana Menteri. Dan Tan Sri Azam Baki dan SPRM sepatutnya berani untuk berhadapan dengan jawatankuasa ini, dan jawatankuasa ini juga perlu efektif. Dia tidak boleh hanya menunggu saja, kerana ini sudah menjadi masalah kepentingan awam. Dan seingat saya lagi, bukan saja jawatankuasa pilihan khas ini, di peringkat tak silap saya SPRM, ada satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh yang di-Ketua Dewan Negara, iaitu Tan Sri Rais Yatim.
jawatankuasa menangani rasuah, kalau tidak silap saya, yang mempunyai 7 ataupun 5 orang ahli dalam jawatankuasa tersebut yang juga membincangkan tentang komitmen mereka mengatasi isu rasuah. Dan persoalan saya, kenapa jawatankuasa ini masih lagi berdiam dalam isu yang berkepentingan awam ini? Kalau kita lihat, Saudara Nazri, kalau boleh saya tambah lagi agak panjang penjelasan saya ini. Kalau kita lihat pada 4 Jun 2019, sekali lagi saudari Latifah Koya semasa dilantik sebagai KPI SPRM mempunyai masalah berhadapan dengan orang awam kerana ada konflik berkepentingan di antara politik parti yang pernah dianggotainya dan menjadi KPI SPRM. Dan perkara itu diselesaikan dalam jawatankuasa sebuah jawatankuasa parlimen, tak silap saya diketuai oleh ahli parlimen Selayang iaitu William Leong, di mana dalam jawatankuasa tersebut ada 7 orang, termasuklah Perdana Menteri kita sekarang iaitu Datuk Seri Ismail Sabri yang menganggotai dan melakukan investigation dan soal siasat tentang mengapa KP SPRM ketika itu Saudari Latifah Koya berada sebagai KP SPRM itu sendiri. Dan perkara ini pada awalnya kalau saya boleh imbas kembali ketika Saudari Latifah Koya itu dilantik, ada suara mengatakan lantikan itu sah kerana dia dibawa akta SPRM 2009 Seksyen 5/1 di mana KP SPRM itu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menerusi nasihat Perdana Menteri. Dan jawatankuasa ini, yang jawatankuasa pilihan khas parlimen berkenaan untuk menyiasat lantikan-lantikan utama dalam agensi ataupun kedudukan kerajaan ini, tidak mempunyai kuasa dalam akta SPRM itu sendiri untuk menyiasat menyiasat calon ataupun mereka yang telah dilantik dalam jawatankuasa dalam jawatan utama kerajaan. Jadi saya fikir sudah sampai masanya bukan sahaja akta itu berubah, tetapi jawatankuasa parlimen ini perlu disertakan dalam akta SPRM itu sendiri supaya ada check and balance, dan ia akan memberi satu jaminan kepada orang awam, khususnya kepada pihak media, untuk melaporkan sesuatu berita tentang integriti kerajaan itu tanpa rasa takut. Apakah isyarat yang cuba diberikan ataupun ditunjukkan oleh KP SPRM dan juga SPRM sendiri dalam hal ingin mendakwa pemberi maklumat ataupun whistleblower, sedangkan akta 2010 itu sudah pun disokong oleh beliau sendiri dan juga SPRM selama ini. Jadi nampaknya ada kontradiksi di situ. Adakah ini akan memberikan satu isyarat yang tidak sihat bahawa anda akan diburu jika anda berinteraksi dengan ataupun memberi maklumat kepada SPRM jika ia orang kata pun tidak berpihak kepada SPRM? Saya rasa apa yang perlu disedari oleh pihak kepimpinan kerajaan ataupun SPRM adalah zaman di mana rakyat takut dengan kerajaan itu sudah berakhir. Itu perkara yang paling penting. Kerana hari ini pendemokrasian itu bukan berlaku sekadar parti politik, tetapi pendemokrasian itu berlaku kerana terlalu banyak maklumat ataupun perkara-perkara yang boleh diketahui oleh orang awam tanpa melalui channel kerajaan sendiri pun. Jadi apa yang isyarat yang diberikan oleh Azam Baki tentang seolah-olah untuk menyaman whistleblower tersebut adalah satu perkara yang tidak berpatutan. Dan ia bukan saja menimbulkan kemarahan, tetapi ia memberi satu kesedaran kepada NGO, kepada pengamal media dan sebagainya untuk lebih berani tampil ke hadapan. Kerana isu-isu yang ada pada hari ini bukan sekadar isu mengenai tentang pelantikan Azam Baki ataupun sebagainya, tetapi isu adalah masalah struktur tadbir urus negara yang lebih besar itu sendiri. Okey. Pak Razi, episod ini juga menyalahkan apa yang ada dalam institusi seperti SPRM. Kita tahu pelbagai jawatankuasa diwujudkan untuk membantu SPRM dalam agenda memerangi rasuah. Jawatankuasa penasihat, jawatankuasa rayuan dan sebagainya. Tetapi dalam episod kali ini kita dipamerkan bahawa hal berkaitan dengan good governance dan accountability serta poor administration jelas apabila Tan Sri Abu Zahar hanya memberikan satu jawapan yang paling mudah
beliau sudah berjumpa, ada satu mesyuarat dan dipanggil KP SPRM untuk menjelaskan tuduhan ataupun persepsi yang dikenakan ke atas beliau dan akhirnya selesai. Jadi di mana ataupun kedudukan dan juga accountability dalaman SPRM dan juga fungsi-fungsi dan juga pemilihan jawatankuasa, ahli-ahli jawatankuasa ini mula menjadi persoalan sekarang? Apa yang saya rasa penasihat lembaga penasihat SPRM membuat kenyataan tersebut bagi saya adalah satu kesilapan besar. Kerana di dalam kerajaan itu sendiri, kalau kita ingat semula, terdapat satu institusi yang paling penting juga dalam isu menangani masalah rasuah dan integriti ini, iaitu Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional, iaitu GICC. Ya. Saya menunggu di mana GICC berperanan untuk meneliti ataupun check and balance SPRM ini, kerana GICC juga terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi kalaulah nak katakan untuk membersihkan status image SPRM sekarang ni bukanlah di dalam Jabatan Perdana Menteri tetapi di Parlimen. Tetapi ada juga persoalan lagi besar. Parlimen juga terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi di manakah badan bebas untuk melihat kedudukan SPRM ataupun badan-badan institusi kerajaan yang lain? Ini satu persoalan besar di mana kalau kita lihat daripada dahulu kita sudah ada satu plan anti rasuah nasional, tetapi plan itu pun saya rasa sudah tidak mendapat sambutan daripada orang ramai, dan kita ada GICC sebenarnya yang boleh memberi peranan tentang memberi kenyataan tentang apa tekanan kepada SPRM, tetapi masih lagi tidak dijawab ataupun tidak memberi komen tentang apa yang berlaku dalam SPRM itu sendiri. Okey. Akhir sekali soalan saya, akhirnya nampaknya semua pihak menuding jari ataupun merujuk isu ini kepada apakah tindakan seterusnya yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan pada hari ini. Walaupun kerajaan sudah memberikan kenyataan dalam beberapa kenyataan ahli parlimen yang menyokong kerajaan, tetapi kita belum dengar kenyataan dari pejabat Perdana Menteri dan juga menteri yang berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri dan undang-undang misalnya. Apakah yang perlu dilakukan? Kalau isu banjir boleh ada sidang khas parlimen, tetapi isu berkaitan dengan KP SPRM dan juga imej SPRM ini ramai mengkehendakkan bahawa perlu ada persidangan khas untuk dibawa ke parlimen dan dibahaskan dan dicari jawatankuasa bebas menyiasat hal ini. Saya rasa cadangan untuk ada jawatankuasa persidangan parlimen khas ini adalah satu perkara yang baik. Tetapi kita perlu ingat perkara yang kita nak bincangkan ini bukan sekadar tentang individu, tetapi saya fikir sudah tiba masanya Perdana Menteri memanggil sidang parlimen segera bersidang dengan ucapan titah diraja dan sebagainya. Pembukaan parlimen itu perlu diadakan sekarang. Kerana dalam waktu sekarang ini adalah kita ada krisis banjir, kita masih belum reda daripada COVID-19 yang kita akan ada gelombang baru kemungkinan besar, dan kita ada krisis integriti ini. Jadi sebenarnya perbahasan khusus untuk satu hari tentang isu yang berlaku di antara KP SPRM dan SPRM itu sendiri adalah tidak cukup. Yep. Apa yang paling penting sekarang adalah Jabatan Perdana Menteri khususnya daripada Wan Junaidi itu sendiri perlu menyatakan komitmen mereka, kerana Wan Junaidi sendiri telah memberi senarai reform untuk dilakukan untuk akta kebebasan dan sebagainya, termasuklah membebaskan parlimen itu sendiri daripada tadbir urus Jabatan Perdana Menteri. Jadi kita perlu segera pindah setiap akta-akta ini di dalam parlimen. Itu pertama. Dan yang keduanya, saya fikir tiba masanya Perdana Menteri bersuara dan memberi satu laluan kepada jawatankuasa pilihan khas itu sendiri terlebih dahulu untuk menyiasat isu tentang apa yang berlaku di antara KP SPRM ni dengan SPRM itu sendiri. Okey, terima kasih Fakrul Razi. Saya rasa itu jelas apa yang dimahukan oleh Refsa dan juga pandangan peribadi Fakrul Razi Rashid sendiri. Terima kasih Fakrul Razi Rashid, koordinator penyelidik dari Badan Pemikir Refsa ataupun Research for Social Advancement. Jadi itu saja agenda Awani pada malam ini. Terus bersama kami di 501 Esrawani dan juga di esroawani.com. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.